Fokus dari negeri di bawah Bayuh mengenai Festival STEM dan TVET beri pendedahan awal kepada pelajar. Perincian lanjut bersama Suaran Shah. Suaran, silakan. Baik, Otto. Penganjuran Festival Pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM dan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, langkah proaktif Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI dalam memberi pendedahan awal pelajar mendalami kedua-dua bidang berkenaan. Inisiatif itu juga memastikan penguasaan STEM dan TVET dapat direalisasikan di seluruh sekolah di negeri ini. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Samad Jamri berkata, usaha berkenaan sesuai dengan peredaran masa yang memerlukan kemahiran dan kepakaran tinggi dalam bidang sains dan teknologi. Beliau menyatakan demikian dalam majlis penutupan Festival STEM dan TVET Negeri Sabah peringkat daerah Beluran. Datuk Samad turut mengumumkan penambahan peruntukan RM10,000 bagi program pendidikan STEM dan TVET di Beluran selain peruntukan kerajaan sedia ada. Saya amat teruja dalam capaian yang dicapai oleh sekolah-sekolah yang berada di daerah Beluran ini, khususnya berkenaan STEM dan juga TVET. Saya juga ingin menambah baik di peringkat daerah Beluran ini menyediakan imbuhan-imbuhan dan sebagainya bagi menyemarakkan ataupun meningkatkan semangat bukan saja para pelajar, para guru-guru, namun semualah yang terlibat dalam menjayakan STEM dan TVET di PPD Beluran ini. Adalah satu petanda bahawa aspirasi ataupun mesej tentang pendidikan STEM TVET ni betul-betul dipahami di sekolah-sekolah kita oleh guru-guru kita dan sampai kepada kepahaman peringkat murid. Jadi akhirnya mereka menghasilkan projek-projek yang bersifat masa depan. Dan ini satu perkembangan yang sangat baik. Lebih 100 pelajar menyertai festival ini yang turut diserikan dengan persembahan kebudayaan dan pertandingan STEM dan TVET. Pewujudan lebih banyak perumahan rakyat dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Apas dijangka dapat menyelesaikan masalah setinggan di kawasan tersebut. Sehubungan itu, Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata cadangan mewujudkan rumah berkenaan telah dikemukakan kepada kerajaan negeri. Cadangan tersebut seterusnya dibawa kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT untuk tindakan lanjut. Saya percaya bahawa keperluan perumahan rakyat ini adalah satu keperluan yang cukup penting, khususnya di kawasan Dun Apas ini. Terletak di pesisir pantai dan banyak kampung-kampung yang bertaraf setinggan. Sedikit sebanyak akan menyelesaikan masalah-masalah setinggan yang ada di kawasan Dun Apas ini. Datuk Nizam yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri berkata demikian selepas merasmikan penutupan Karnival Sukan Komuniti Sihat dan Cergas di PPR Taman Seri Apas Tawau. Karnival Sukan selama 2 hari anjuran pergerakan sayap Parti Gagasan Rakyat Sabah bahagian Apas ini diisi dengan pelbagai pertandingan sukan antaranya futsal dan bola tampar. Turut diadakan pameran daripada pelbagai agensi dan jabatan kerajaan. Anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM diingatkan supaya sentiasa bersedia dari segi fizikal dan mental untuk menghadapi cabaran semasa. Ini termasuklah melakukan latihan fizikal berterusan bagi meningkatkan kemahiran serta daya tahan anggota. Adun Karamunting Datuk George Hugh Wun Zin berucap demikian ketika merasmikan program No Pain No Gain Technical Rest 2.0 di Sandakan. Sementara itu, Pegawai Pertahanan Awam Sandakan Kapten Sulaiman Salama ketika ditemui pemberita berkata program ini sebagai persiapan APM menghadapi perubahan monsun. Satu, kita lebih kepada melihat kesiapsiagaan anggota kita dari segi mental dan fizikal serta kemahiran anggota kita tahap mana, dan ini juga relate dengan ke depan hari dalam perubahan monsun timur yang berlaku very significant. Jadi kesiapsiagaan itu bagi saya kena dititik beratkan. Program 2 hari ini disertai 110 anggota APM Sandakan, Kinabatangan, Paitan, Tongot, Beluran dan Telupit serta wakil Kor Sispa dari Kolej Komuniti Sandakan.
Program kebudayaan perlu diperluas dalam usaha memartabat kepelbagaian budaya etnik di mata dunia. Dalam masa sama menarik lebih ramai pelancong sekaligus menjana ekonomi masyarakat setempat. Program kebudayaan ini adalah melambangkan citra kebudayaan kita yang semestinya yang perlu kita angkat dan perlu kita raikan dan seterusnya untuk kita memperlihatkan bahawa inilah budaya kita yang perlu kita kekalkan dan perlu kita bawa untuk terjemahkan kepada masyarakat luar bahawa kebudayaan kita adalah satu nilai yang tidak ternilai. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan majlis penutupan Bazar Budaya di salah sebuah pasaraya di Sandakan. Mengenai program ini, katanya ia perlu diteruskan ke seluruh negeri. Selain daripada bazar berunsur kebudayaan, pengisian dalam program ini dapat mencungkil bakat dalam seni budaya masyarakat di daerah Sandakan. Lebih 200 penulis dan sastrawan tanah air serta luar negara menyertai Festival Sastra Antarabangsa Malaysia Madani 2024 yang berlangsung di Kota Kinabalu. Festival anjuran Badan Bahasa dan Sastra Sabah Bahasa bermula 10 Ogos dan berakhir 14 September depan diisi dengan pelbagai pengisian untuk mendidik dan mendedahkan ilmu sastra kepada generasi muda. Penasihat Bahasa Datuk Jamawi Jaafar berkata ia antara usaha memperkasa bidang sastra, seni dan budaya di negeri ini. Katanya penglibatan negara luar seperti Indonesia dan Brunei Darussalam menyemarakkan lagi festival itu. Dengan usaha yang berterusan oleh Badan Bahasa dan Sastra, saya nampak banyak munculnya bakat-bakat baru, penulis-penulis baru. Yang bukan sahaja karya mereka diterima oleh penduduk di Sabah, tetapi ada sudah yang menempa nama di peringkat kebangsaan. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan festival berkenaan di Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Bahasa Datuk Jasni Matlani berkata, Bahasa sentiasa bekerjasama dengan penulis di peringkat Asia Tenggara selain tokoh terkemuka di negara ini bagi menjadikan festival ini menarik. Kita melibatkan para penerima Sea Right Award, ya. Kita melibatkan tokoh-tokoh sastrawan negara dan sebagainya. Ini maknanya semua pihak kita libatkan dalam program sastra ini supaya lebih menarik dan lebih meriah. Dan kita juga berharap ini akan membantu usaha kita untuk menjadikan negeri Sabah ini sebagai terutamanya Kota Kinabalu menjadi kota sastra yang diiktiraf oleh UNESCO. Tinggalanku ilai si asik, umurku 6 5 tahun. Aku interabansa murut Timugon, nyayuk murut Paluan, ragiti daerah Tonom. Kandai ko ragiti aku minulai nambal tahun 2000 saboiray nola. Kajayaan ko nakalap ako Nantalan, Raulun Bokon, Rasuang na labi kurang 200 keraptangan lah. Perancangan ko da oro matong ti itio konra labi monsoy, labi masuang produk keraptangan yang mau kubalon koson ramapikit, rabayang, murut membatura, gigibain, lilibu, papan, konda tupi, bakul, ambokon-bokon itu ya lah. Baik saudara, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Otto. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan Otto. Terima kasih, suara langsung dari Sabah.